صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 18, baris yang ke-8 daripada bawah. Surat 18 baris ke-8 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Telah mencerita oleh Al-Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Mas'ud, yakni Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, berkata Ibnu Mas'ud, bertanya aku, ini perkataan Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bertanya aku akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa dosa yang lebih besar pada sisi Allah Subhanahu wa taala? Bersabda ia, menjawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa engkau jadikan bagi Allah Ta'ala akan menyengutui, dan yakni padahal ia Allah jua yang menjadi akan dikau. Itu yang pertama. Bersembah aku, bertanya aku pula, kata Abdullah Ibnu Mas'ud, bahawasanya demikian itu sungguhnya dosa yang sangat besar. Bersembah aku, kemudian apa? Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa engkau bunuh anak engkau kerana takut engkau bahawa makan ia anak engkau serta engkau. Ini yang kedua. Bersembah aku, bertanya lagi Ibnu Mas'ud, kemudian apa? Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa engkau berzina akan perempuan yang hampir dengan rumah engkau. Ini tempat yang dikehendaki. Berzina. Sebab pembicaraan kita adalah berbicara berkaitan dengan farash. Berkaitan dengan farash, yang mana di antara dosa yang besar yang terhasil dari farash adalah zina. Zina dosa yang besar, yang terdahulunya sebesar-besar segala dosa yang besar adalah berzina. Kemudian daripada kufur dan membunuh orang. Jadi yang ketiga lah, tapi termasuk dalam sebesar-besar dosa besar, berzina. Yang mana berzina ni sebesar-besar segala dosa besar dengan ijma' ulama'. Dosa yang paling besar. Dosa besar, banyak dosa besar ni, tapi dosa besar ada ni, mana yang paling besar? Paling besarnya di antaranya adalah berzina. Tapi paling besar berzina pun kemudian daripada kufur dan membunuh orang. Jadi makna yang ketiga lah. Kemudian terdahulunya didatang ayat Al-Quran pada menceritakan ibadur Rahman, hamba Tuhan yang bernama Rahman, yang diradai oleh Tuhan. Mana hamba Tuhannya?
Hamba Tuhan yang bernama Rahman yang diredai adalah mereka yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka yang tidak membunuh, dan mereka yang tidak berzina. Ini ibadur Rahman, hamba Tuhan yang diredai oleh Tuhan adalah yang tidak mensyirikkan Allah, dan tidak membunuh, dan tidak berzina. Susun 3 tu. Sebaliknya barang siapa yang mengerjakan yang demikian itu, nescaya berjumpa ia akan seksa. Yalqa asama, nescaya berjumpa akan seksa. Digandakan baginya, bagi barang siapa akan seksa pada hari kiamat. Tapi nak cerita di sini ni, kalau mengikut ayat ni, we faham bahawa lepas daripada syirik, bunuh orang, kemudian berzina. Hak ni hak dalam ayat Quran. Di Quran disusun gitu. Hak ni dalam hadis ni terang-terang. Hadis ni hak terang-terang. Jadi hak Quran royak, ibadur Rahman, hamba Tuhan yang diredai, yang tidak menyekutukan Allah, yang tidak membunuh, yang tidak berzina. Barang siapa yang mengerjakan salah satu dari perkara ni akan berjumpa dengan seksaan, yang mana seksaan tu akan digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi situ tak ada nak cerita macam nombor berzina tu nombor 3, tak nyata, tapi faham. Tapi kalau ambil daripada hadis ni, hak nyata. Ni kadang-kadang hadis inilah yang menghuraikan, menjelaskan, mentafsirkan ayat Al-Quran. Al-Quran kata mereka yang tidak mensyirikkan Allah, mereka yang tidak membunuh, ni ibadur Rahman ni, mereka yang tidak berzina. Sebaliknya, kalau mereka mengerjakan salah satu 3 ni, akan berjumpa dengan seksaan pada kiamat, dan seksaan tu akan digandakan. Jadi situ tak ada cerita pun kemudian mula-mula yang pertama dosa paling besar syirik, kemudian dia tak cerita. Tapi ambil faham dalam ayat ni. Jadi hak pertama, hak Tuhan royaknya, yang tidak menyekutukan, kemudian yang dan tidak membunuh, dan tidak berzina. Tapi kalau hak hadis ni, ni nyata. Jadi hak kita ambil kata berzina ni sebesar-besar dosa besar, kemudian dia kufur dan membunuh dengan ayat yang terdahulu tu. Ayat itulah yang diperjelaskan lagi dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni memang nyata. Kemudian Ibnu Mas'ud tanya, kemudian pula pun royak sama dengan ayat Al-Quran. Jadi hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, hadis daripada Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud berkata, Ibnu Mas'ud bertanya aku akan Rasulullah. Apa tanyaan dia? Apa dosa yang lebih besar pada sisi Allah? Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada menjawab pertanyaan Ibnu Mas'ud tadi, bahawa engkau jadikan bagi Allah Ta'ala akan menyengutui, dan padahal ia juga menjadikan akan dikau. Hati yang pertama, engkau menyengutukan Allah, walahal engkau tu Allah yang jadikan. Lepas engkau Allah jadikan, engkau menyengutukan Allah pula. Mana kira ni? Jadi engkau menyengutukan Allah, padahal ia juga Allah juga yang menjadikan akan dikau. Tu yang pertama. Bersembah aku, berkata Ibnu Mas'ud, bahawasanya demikian itu sungguhnya dosa yang sangat besar. Itu memanglah dosa yang sangat besar. Bersembah aku, bertanya pula akunya Ibnu Mas'ud, kemudian apa? Itu memang dosa yang amat besar, menyengutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bertanya pula Ibnu Mas'udnya, kemudian apa? Ini baru nyata. Hak pertama, ini menyengutukan Allah, kemudian ini baru nyata. Hak pertanyaan Ibnu Mas'ud. Jadi menyengutukan Allah sesungguhnya dosa yang sangat besar. Inna syirka la zulmun azim.
Sesungguhnya menyekutukan Allah adalah kezaliman yang sangat besar. Menyekutukan Allah padahal Allah yang menjadikan kita. Mana syirik mana ni? Syirik jali, kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di antara dosa yang besarnya adalah yang mana khilaf ulama, sama ada kufur ataupun mubtadi' ataupun fasik. Itu pun tapi itu khilaf ulama. Hak dosa yang paling besar ni hak syirik jali, hak tak ada khilaf, hak kafir. Dia syirik jali kafir ni hak zahir tu orang sembah berhala. Itu zahir lah. Zahir tu orang sembah berhala. Itulah dosa yang paling besar, kezaliman yang paling besar sekali. Begitu juga dengan hak zahirnya orang Islam tetapi berpegang dengan akidah yang kufur, ijma' ulama. Itu samalah juga. Zahirnya orang Islam terkadang bersembahyang, terkadang berpuasa, mengaji Al-Quran, berzikir, tetapi berpegang dengan akidah yang kufur, ijma' ulama. Sama aja tu. Berpegang kainat makhluk bekas secara tabi'i, secara semula jadi. Hak ni kufur ijma' ulama. Kemudian barulah pergi pula kepada pegangan yang khilaf ulama, sama ada kufur ataupun dosa besar. Ada pula khilaf kainat makhluk bekas dengan sendiri, dengan kuah, dengan kekuatan yang Tuhan jadikan di makhluk tu. Ni hak khilaf ulama ni. Tapi pada muktamad tak hukumkan kufur, tapi dosa besar. Ini dosa yang amat besar, ini dosa akidah. Kalau hak kufur ijma' ulama tu, tu sama dengan semua berhala je, tu kekal neraka selama-lamanya. Sebaliknya hak khilaf ulama pada kufur ni, walaupun pandangan muktamad tidak menghukumkan kufur, tapi inilah sebesar-besar dosa, baik ini dosa pegangan, walaupun tidak dihukumkan kufur sekalipun, bukan syirik jali sekalipun, tapi kira-kiranya tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita mentauhidkan Allah ni, mentauhidkan Allah pada zat, pada sifat dan pada perbuatan. Kesemua perbuatan adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah perbuatan Allah hanya jadikan makhluk, contohnya dalam kitab, jadikan pisau, kemudian Allah jadikan tajam di pisau. Jadi tajam di pisau tu Allah juga yang bubuh, Allah juga yang letak, Allah juga yang jadikan, sampai masa tajam yang Allah bubuh letak itulah yang memutuskan sendiri. Ini khilaf ulama, kafir ataupun dosa besar. Sebab situ ada sikit sakut dengan tajam tu mari daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini luput sifat istighna, luput sifat terkaya Allah daripada segala-gala. Tak terkaya juga Allah. Allah perlu juga kepada makhluk memberi bekah. Tak terkaya Allah. Sekarang Allah menjadikan pisau contohnya, dan contoh-contoh lain samalah. Allah menjadikan tajam di pisau, kemudian tajam tu pula yang memutuskan. Jadi berlaku satu perkara tu wasitah, menengahi ketajaman hak di pisau yang memutuskan. Tapi di situ tidak terkaya Allah, tak lepas Allah. Allah nak menjadikan apa-apa menggunakan makhluk Allah juga. Mana istighna Allah Subhanahu wa taala? Kaya Allah, lepas Allah daripada segala-galanya. Walhal Allah nak memutuskan, Allah kena guna kuah tajam yang Allah bubuh di pisau. Tapi bukan Allah yang memutuskan sendiri. Allah hanya buat tajam jadi pisau. Tapi jadi putus, Allah seolahnya perlu juga kepada tajam makhluk Allah tu yang beri bekah. Mana keesaan Allah pada perbuatan, mana terkaya Allah daripada segala-gala.
Ni hak khilaf ulama. Tapi hak ni semua hak pegangan-pegangan yang terpeso walaupun khilaf pada kufur. Hak ijma' ulama'nya pisau memutuskan sendiri-sendiri, tidak berkait dengan tajam yang Tuhan jadikan dipisah. Hak tu kufur ijma' ulama'. Itu hak paling besar sekali. Kalau berpegang seumpama untuk kufur, sembahyang puasa tidak sah, wajib diqadhakan kembali. Jadi sini menyutukan engkau akan Allah, padahal Allah yang menjadikan akan kau. Tadi lebih kuranglah berpegang. Pisah memutuskan dengan tajam letak pisah. Walau putus tu Tuhan yang buat. Tak? Sekarang ni menyekutukan Allah. Allah yang buat kita padahalnya. Begitu juga kita berpegang tajam di pisau tu yang memutuskan. Walahal yang memutuskan sebenar Allah. Itu bab pegangan. Itu yang pertama. Bersembah aku kemudian apa? Kemudian daripada menyekutukan Allah ni, apa dosa yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa engkau bunuh anak engkau kerana takut engkau bahawa makan anak engkau serta engkau takut apa? Ni hak dalam ayat Al-Quran yang keduanya, membunuh akan nyawa yang Allah Ta'ala mengharamkan bunuh. Itu umum. Ini bunuh pada ayat Al-Quran kan. Mereka yang tidak menyekutukan Allah, mereka yang tidak membunuh akan nyawa yang diharamkan kita bunuh. Hak syarak membenarkan bunuh, macam bunuh balas apa semua tu, itu tak masuk. Ini membunuh akan nyawa yang diharamkan bunuh. Ini umum. Ini khusus dicerita ni. Bunuh anak engkau kerana takut engkau bahawa makan ia serta engkau. Ni. Dalam ayat, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kamu bunuh akan anak kamu kerana takut akan apa? Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang rezeki akan anak kamu dan kami rezeki akan kamu. Jangan bunuh anak kerana apa? Khasyata imlaq, kerana takut apa? Takut tak cukup makan. Ni. Bunuh kerana takut engkau baru makan isteri engkau ni mana apa? Takut apa-apalah. Ramai-ramai anak tak cukup makan lagi ni. Dia pun bunuh anak. Bunuh anak tu guana tu. Bunuh anak. Kata lepas lahir bunuh tu hak lain hak tu. Hak tu hak bunuh anak lepas lahir tu hak tu malu. Hak tu malu hak tu. Kan? Hak jenis hak yelah tak berkahwin tu, bila lahir anak dia jadi takut bocor rahsia, anak tu menangis. Hak tu ke lain. Hak bunuh anak ni pasal ni anak takut apa ni, dia melakukan guguran. Dia melakukan guguran, itu bunuh anak. Melainkan kalaulah ada maslahat kerana timbul kemudaratan yang lain, itu cerita lain tu. Itu cerita lain. Ni hak terutama sekali lepas daripada 4 bulan tiup roh dah, dia masih lagi nak gugurkan juga, itu hukum membunuh tu. Adapun kalau perancang keluarga, merancang keluarga, apa tu? Perancang tau. Perancang keluarga, merancang keluarga. Hak tu tak masuk tu. Hak merancang keluarga tu, itu tak masuk dalam bunuh ni. Hak bunuh ni hak siap dah, tiup roh dah, dia gugurkan juga. Melainkan kerana ada kemudaratan itu terkecuali. Adapun semata-mata merancang keluarga, dia pandangan muktamad merancang keluarga ni makruh.
Pandangan dhaif menghukumkan haram. Tetapi pada masa dulu timbul merancang keluarga ni adalah daripada ini perancangan orang kafir untuk mengurangkan ini orang Islam. Dulu dia merancang keluarga ni perancangan orang kafir untuk mengurangkan orang Islam. Maka ulama mengambil pandangan dhaif yang mana diceritakan hukum merancang keluarga haram. Dia ikut haram. Pada itu pandangan dhaif. Pandangan muktamad makruh. Tapi kenapa ulama ambil pandangan dhaif? Maslahat ummah. Maslahat ummah. Faham tak? Sebab dia orang kafir tu penjajah dulu, dia ambil jalan macam mana nak mengurangkan orang Islam adalah dengan merancang keluarga. Yang mana pandangan muktamad makruh, pandangan dhaif kata haram, tapi untuk maslahat ulama kata haram. Haram merancang keluarga. Pada itu pandangan dhaif. Kenapa ulama ambil pandangan dhaif? Untuk maslahat. Itu pada masa dulu. Sekarang pula hak merancang keluarga ni apa kerana? Apa kerana? Dia kata kerana tak sempat nak jaga. Kerana tak sempat. Jadi kalau ramah sangat tak dang nak pergi pendidikan. Dah tahulah. Dia maslahatnya macam mana. Tapi kalau tengok orang dulu-dulu, ramah mana pun pendidikan sama je. Hak ada pendidikan, dia hak tak ada lah. Kan dia masuk surat khabar tu kan. Hak dia ambil ni anugerah tahunan tu. Ibu misali, keluarga misali tu kan. Berapa belah anak dia? Berapa belah anak dia? Adakah pelajaran dia terkandak? Tak, berjaya belaka. Sebab tu dapat anugerah. Anak-anak dia belajar tinggi belaka. Berapa orang anak? Belah-belah. Dah sekarang ni anak 2-3 orang. Berjaya belaka. Kau dah huru-hara pun dia kau dah anak 2-3 orang jadi manja pula. Jadi pesal lain. Gimana? Ataupun kerana takut tak cukup belanja. Tu wallahu alam lah. Tengok maslahat masing-masing lah. Dia duduk dia bandar-bandar besar, kerja sampai 2-3 kerja. Tu dah tahulah macam mana. Tapi nak ceritanya di sini membunuh. Adapun merancang itu tidak masuk di bawah hukum membunuh. Merancang pandangan muktamad hukumnya makruh. Pandangan dhaif hukumnya haram. Gitu je lah dua ayat. Pandangan muktamad hukumnya makruh. Hak Nabi sukanya ramah ummah. Itu hak Nabi suka. Nabi berbangga di hari akhirat, di mahsyar, kerana ummah Nabi ramah. Hak tu. Lepas tu kenapa kita merancang? Kerana takut apa? Kerana takut dia ikut belanja. Walah tu kata dah. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami lah rezeki akan anak kamu tu. Dan kamu pun kami yang rezeki. Ya ada usi bimbang apa? Tapi hak ni hak bunuh anak engkau kerana takut engkau baru makan serta engkau ni bunuh. Tiup roh dah, dia pun gugur. Dia macam-macam lain ni kan. Dia guguran juga. Ni hukumnya membunuh. Bunuh anak kerana takut papa lah kita kata, kerana takut papa. Bersembah aku, tanya pula Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian apa? Selepas dia bunuh ni. Hak dalam ayat Quran sebut bunuh je. Hak ni dah sebut bunuh anak. Bunuh hak lain pun samalah juganya. Tapi bunuh anak ni lagi berat. Bunuh anak ni lagi berat. Kemudian apa? Tanya pula Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa engkau berzina akan orang yang hampir dengan rumah engkau, berzina dengan jiran. Berzina dengan jiran. Hak dalam ayat berzina gitu je. Dan tidak berzina mereka itu
dalam ayatnya. Dalam hadis ni ayat berzina akan perempuan yang hampir dengan rumah engkau. Hak ni lebih besar daripada berzina dengan orang yang jauh dari rumah. Sebab orang hampir dengan rumah ni berzina satu dosa besar dah. Kemudian kita pada syarat kita kena buat baik dengan jiran. Tiba-tiba kita khianat pula jangan kita berzina pula dengan jiran. Hak tu lagi besar. Hak macam tadilah bunuh anak. Besar ni. Bunuh orang lain besar juga, tapi bunuh anak lagi besar. Berzina dengan jiran ni besar. Berzina orang lain pun besar juga, tapi ni lagi besar. Berzina dengan jiran. Sebab jiran ada hak atas kita. Kita kena jaga kehormatan jiran. Tiba-tiba kita berzina pula dengan jiran. Ni hak lagi besar. Hak besar laginya berzina hak duduk serumah. Itu lagi besar. Hak duduk serumah tu yang sepatutnya kita jaga mereka, tiba-tiba jadi berzina, tu lagi besar. Ada setengah hadis pula berzina perempuan sekampung. Perempuan zina perempuan sekampung. Tu lagi luas sikit. Ni berzina dengan perempuan orang yang hampir dengan rumah kau ni jiran. Maknanya sekampung besar juga. Sebab berzina ni dia boleh bawa kepada permusuhan. Dia boleh bawa kepada berseteru. Dia boleh bawa pada berdendam. Ni sama-sama sekampung berlaku perzinaan. Dekat rumah berlaku perzinaan. Itu lagi besar. Tapi jangan salah faham pula. Nak berzina boleh, tapi jangan berzina dekat rumah. Jaga jauh sikit. Nak berzina boleh, jangan berzina orang sekampung. Cari kampung lain, negeri lain ke. Negeri kot tu. Jangan salah faham pula. Ni hak berat lagi ni. Berzina dengan perempuan sekampung, berzina dengan jiran, berzina dengan hak dalam serumah. Hak besar tanggungjawab kita jaga mereka. Disebut hak paling besar ni. Berzina dengan orang yang hampir dengan rumah engkau. Mana cara kasar ke? Yang pertama syirik, dosa yang paling besar. Yang kedua bunuh. Yang ketiga berzina. Yang keempat meninggalkan sembahyang. Al-kabiratul rabi'ah tarkus salah. Dan sebesar yang keempat meninggalkan sembahyang. Bila cerita sini berzina. Sebesar-besar dosa besar yang terhasil daripada farash, daripada kemaluan, yang mana wajib kita memelihara kemaluan kita, nikmat Allah yang sangat besar daripada melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembicaraan fasa yang kelima pada menyatakan anggota zahir yang kelima, iaitu farash. Fasal yang keenam dan fasal yang ketujuh pada menyatakan dua tangan dan dua kaki. Wallahu a'lam. Jadi malam ni baca dua kitab, tapi baca sekaligus dulu. Jadi insyaAllah pukul 8, 8.20 ke 8.30 ke kita berhenti lah. Sebab saya nak pergi suai imam pula kaki. Ini kitab Fathul Mu'in, muka surat 28, petok yang ketiga daripada atas. Surat 28, petok yang ketiga daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wala yakfi qarnuha bima qablahu
bima qablahu, ada hasil. Wala yakfi qarnuha bima qablahu, wala yakfi qarnuha bima qablahu, haitsu lam yastazhibha ila ghasri syai'in minhu, wa ma qaranaha huwa awwaluhu, fathabutu sunnatul madati inin ghasala ma'aha syai'un minal wajhi ka humratis syafati ba'daha. Tidak boleh, tidak boleh, yakni wala yakfi, dan tidak memada, wala yakfi, dan tidak memada meletakkan niat sebelum basuhan muka. Tidak memada meletakkan niat wuduk pada sebelum basuhan muka, yang mana terdahulu wajib sertakan niat wuduk ketika membasuh muka. Adapun niat wuduk sebelum membasuh muka tidak memada. Ni maklumlah dalam mazhab Syafi'i kita. Adapun dalam mazhab Hambali, niat wuduk adalah mula daripada basuh tangan. Itu dalam mazhab Hambali. Dalam mazhab Syafi'i kita, niat adalah ketika membasuh muka. Niat ketika membasuh muka. Kalau kita niat wuduk sebelum membasuh muka, itu tidak memada. Kemudian di bawah dia akan ceritalah pula yang aulanya ketika kita membasuh tangan, kita kena niat wuduk. Depan dia akan cerita. Kita dalam mazhab Syafi'i, niat wuduk adalah ketika membasuh muka. Itu mazhab Syafi'i kita. Mazhab Hambali daripada awal berwuduk dia niat dah. Kita mazhab Syafi'i, niat wuduk adalah ketika membasuh muka. Sebelum kita membasuh muka, kita basuh tangan di pergelangan tangan, kita berkomor, kita masuk air ke hidung. Semua ini kita lakukan sebelum daripada kita berniat wuduk. Hak wajib kitanya ketika basuh muka. Jadi macam mana hak sebelum kita niat tu jadi wuduk ke tak? Kalaulah selepas basuh muka niat wuduk, kita basuh tangan sampai ke siku, sapu kepala ke, sapu telinga ke, tu jelas nyatalah wuduk sebab kita sudah niat ketika membasuh muka. Adapun sunat wuduk, membasuh pergelangan tangan, berkomor, masuk air ke hidung, kita lakukan sebelum kita membasuh muka hak niat wuduk. Jadi macam mana nak terhasil sunat wuduk? Walhal sunat wuduk tu dilakukan sebelum kita berniat wuduk. Walhal nak terhasil amal kena ada niat. Kalau tak ada niat, tak terhasil amal. Dia hanya menjadi adah biasa saja kalau kita tak niat. Nak terhasil amal dia kena ada niat. Tapi niat kitanya ketika basuh muka. Amal sebelum tu, basuh tangan, berkomor, masuk air ke hidung, bersugi, hak sebelum tu. Dia bukan selepas daripada niat, sebelum niat. Jadi hak ni nak terhasil wuduk, nak jadi amal ibadah sunat wuduk, dia kena niatlah ketika basuh tangan tu. Niat sebagai sunat wuduk. Basuh tangan, niat sebagai sunat wuduk. Barulah terhasil amal sunat wuduk sebelum kita niat yang sebenar membasuh muka, hak rukun wuduk. Ada. Kalau kita basuh tangan tanpa kita niat sunat wuduk, jadi ada semua kan kita basuh tangan, tak jadi ibadah. Depan dia ceritalah, dia kena nak suku pula situnya. Niat sebagai sunat wuduk.
Kita pula kita basuh tangan tu tak niat sunat wuduk ke? Tangan kita kilap. Kita baru sudah mandi saat ni. Faham tak? Kita baru sudah mandi saat ni. Tangan kita kilap. Tiba-tiba kita pergi basuh tangan. Tak ada niat sunat wuduk. Kenapa kita basuh tangan? Tangan kita kilap bersih molek. Sudah mandi ni. Kenapa kita basuh tangan? Tak ada niat. Ke mana? Tak ada ni. Sebab dia basuh tangan sunat wuduk ni tak kira tangan bersih dah bersih, tak kira. Sehingga kan kita ambil semayang, kita basuh tangan, kita berkomor, masuk air ke hidung apa semua, kita basuh muka, basuh tangan sampai ke siku, tiba-tiba wuduk kita batal, kita ketuk, batal wuduk. Kena ambil wuduk semula. Kita kena basuh tangan mula ke tak? Kena basuh tangan pula. Ni bukan kerana tangan bersih tak bersih ni, memang ni basuh tangan tu sunat wuduk. Saat ni kita basuh tangan, kita berkomor, masuk air ke hidung, kita basuh muka niat wuduk, basuh tangan, tiba-tiba kita batal wuduk, ketuk, kena ambil semayang semula, kena basuh tangan pula. Ada sama macam tadilah, kita mandi, tangan ni licin, tangan ni bersih molek-molek tangan ni, tapi kita nak berwuduk sunat basuh tangan. Sebab apa? Ini sunat wuduk ni, bukan kerana tangan kita berabuk, tak ada ni, tak ada kaitan. Ada. Jadi tangan kita bersih molek, kita pergi basuh tangan, tak ada ke niat sunat wuduk? Kira-kira ada lah dok, tapi biar sahih ada. Kalau tak ada niat sunat wuduk, basuh tangan jadi adah, berkomor pun jadi adah. Kan kita biasa berkomor kan? Kita biasa berkomor, bukan kerana wuduk pun kita berkomor. Sudah makan kita berkomor, adah kita memang kita berkomor. Tapi kita niat sebagai sunat wuduk ataupun tidak? Kita sudah makan, kita berkomor, niat kita nak bersih mulut, boleh pahala. Kita sudah makan, kita berkomor, kenapa? Kerana nak bersih mulut. Itu ibadah. Kita niat untuk bersih mulut. Sekarang ni kita basuh tangan, kita berkomor, niat apa? Tangan kita bersih, mulut kita pun bukan sudah makan, tak ada apa-apa dalam mulut kita. Kenapa kita berkomor? Kenapa kita basuh tangan? Kena niat sebagai sunat wuduk. Dan kalau kita kata ada lah tu, jangan buat payah pula. Buat payah pula. Sebelum ni duduk lama basuh muka, niat tak masuk, dia kata. Lepas belajar basuh tangan pula lama je. Apa? Lama basuh tangan, tak masuk lagi niat sunat wuduk. Jadi payah pula ni orang jenis. Niat ni apa benda niat tak tahulah dia nya. Ada ni. Depan dia akan cerita. Dia akan cerita hak berkaitan dengan basuh tangan serta niat sunat wuduk. Kemudian berkomor masuk air ke hidung, niat dah. Sebab kita berkomor masuk air ke hidung selepas kita basuh tangan. Cuma dibicara bab niat ni, dia tidak datangkan bicara bersugi. Tidak datangkan bicara bersugi. Tetapi di hadapan dalam kitab kita ni, di hadapan dalam kitab kita, saya tak ada mushaf berapa sini, dia pergi kepada sunat wuduk. Dia pergi pada bicara sunat wuduk dalam kitab Fathul Mu'in ni. Sunat wuduknya apa? Sunat wuduknya wa sunnah tasmiyatun awwalahu, dan disunatkan baca bismillah di permulaan wuduk. Faraslu kaffaini, maka membasuh dua tangan. Fasiwakun, maka bersugi. Famadmadatun, maka berkomor. Falistinsyakun, maka masuk air ke hidung. Didatangkan dengan maka tu di atas dengan apa? Litartib. Baca bismillah, kemudian basuh tangan, maka bersugi, maka berkomor. Ada kitab kita ni.
Dari kitab kita. Tapi antara bismillah dengan basuh tangan serentak. Macam ni macam rukun solat tu lah. Niat, takbir, berdiri. Takbir dengan berdiri serentak. Niat dalam takbir. Faham tak ni? Ke niat dulu, duk congok lepas tu Allahu Akbar. Siap, lepas tu baru bangun berdiri. Kan niat, kan rukun solat kan. Rukun yang pertama niat, rukun yang kedua takbir, rukun yang ketiga berdiri. Kita pun duduk molek-molek ni, kita niat nak sembahyang. Itu rukun pertama. Beres dah niat. Rukun yang kedua Allahu Akbar. Okey dah. Siap dah rukun yang kedua. Siap. Lepas tu rukun yang ketiga berdiri, baru kita bangun kita. Ada. Takbir serta berdiri, niat dalam takbir. Baca bismillah serta membasuh kedua tangan, niat sunat wuduk di dalam. Dia tiga tu. Faham tak? Baca bismillah ketika membasuh tangan, niat sunat wuduk di dalam. Takbiratul ihram dalam berdiri, niat sembahyang di dalam takbir. Tapi selepas daripada basuh tangan dalam kitab Fathul Mu'in ni, bersugi, bergigi dulu. Itu sunat wuduk Kemudian barulah berkomor, kemudian masuk air ke hidung. Maka ketika basuh tangan, baca bismillah, niat sunat wuduk, maka selepas itu kita bersugi, kita berus gigi, tak payah niat dah sebagai sunat wuduk sebab duduk dalam dah. Ni siapa hak bab sunat wuduk kita nanti. Dalam kitab kita ni dia pakai pandangan Ibnu Hajar. Ibnu Hajar bahawa bersugi adalah selepas daripada membasuh tangan. Jadi dalam kitab Fathul Mu'in ni disebut Syekhuna, guru kami adalah Ibnu Hajar Al-Haytami. Yang mana Ibnu Hajar Al-Haytami bersugi adalah selepas basuh tangan. Pandangan Syekh Ramli bersugi sebelum basuh tangan. Dia gitu. Tapi kalau bersugi sebelum basuh tangan, baca bismillah ketika bersugi dan kena niat sunat wuduk bersugi tu. Gimana? Bersugi ni berus gigi lah. Ada pun bersugi dengan aut, dengan kayu, ranting kayu, itu lebih afdal. Dengan aut, dengan ranting kayu. Kemudian aut, ranting kayu yang paling afdal pula adalah kayu arak. Kayu sugi tu, kayu arak. Itu hak paling afdal sebab kayu sugi, ranting arak tu dia ada obat yang mematikan kuman. Hal ini Colgate kayu sugi tu. Sekarang ni. Itu hak afdal dia. Afdal dengan ud, dengan ranting kayu. Dan hak ranting hak paling afdal adalah kayu arak. Dan terhasil bersugi dengan bikulli khashinin, dengan tiap-tiap benda yang kasar, yang boleh menghilangkan kotoran di gigi kita. Dengan tiap-tiap benda yang kasar terhasil bersugi kita. Jadi kita berus gigi itu bersugi dah tu. Dan memang kita berus gigi sokmo. Sebelum ambil semayang pun memang kita berus gigi. Tetapi kita jadikan bersugi sebagai sunat wudu ataupun tidak. Kita hanya menjadikan berus gigi untuk membersihkan mulut. Itu sunat lain. Hak saya tanya di sini, kita jadi tak bersugi sebagai sunat wudu? Kalau kita tak jadikan bersugi sebagai sunat wudu, kita tak boleh pahala sunat wudu bersugi. Yang mana ittifaq ulama, bersugi itu sunat. Jumhur ulama bersugi itu sunat sebelum berwudu. Bukan ada pandangan daif, bersugi sebelum berwudu hukumnya wajib. Itu pandangan daif.
Dan memang kita berus gigi, tapi kita jadi tak sebagai sunat wuduk, sunnatul muakkadah, sunat kuat untuk tidak bersugi ketika berwuduk, hukumnya makruh. Kita jadi tak bersugi sebagai sunat wuduk. Memang kita bersugi. Kita jadikan bersugi sebagai sunat wuduk, serta supaya mulut kita bersih, pahala sunat wuduk kita dapat, pahala supaya mulut kita bersih pun kita dapat. Tapi kalau kita berus gigi hanya untuk membersihkan mulut, kita boleh pahala sunat membersihkan mulut, tapi kita tak dapat pahala sunat wuduk. Benda sama, memang kita buat. Tapi kalau kita jadikan sunat wuduk dan juga supaya mulut kita bersih, kita boleh 2 pahala. Tapi yang paling penting sini, kita boleh pahala bersugi sebagai sunat wuduk yang ada ulama mewajibkan. Tapi kita nak bersugi itu di mana? Ada kitab kita ni, dia akan cerita di hadapan selepas daripada membasuh 2 tangan, sebelum daripada kita berkomor. Kita berus gigi, kemudian kita pun berkomor. Kotoran yang ada dalam mulut, obat gigi ada mulut pun habis keluar dengan berkomor sebagai sunat wuduk kita pula. Gimana? Ini benda yang sama, buat yang sama. Tapi kalau tak belajar molek, tak jadi. Bukan bersugi tu bersugilah, bugi, tapi tak jadi pahala sebagai sunat wuduk. Kita boleh pahala untuk bersih mulut. Memang kita berus gigi, niat kita untuk bersih mulut, kita dapat pahala tu. Bukan tak dapat, tak jadi adah, jadi ibadah. Sebab kita nak membersihkan mulut, memang jadi ibadah, tak jadi adah. Tak saja, tapi tak kuranglah, sebab kita tak dapat pahala sebagai sunat wuduk. Jadi 2 pandangan, sama ada bersugi itu selepas basuh tangan dan kita ni, ataupun bersugi sebelum basuh tangan. Tapi kena niat, sebab kita basuh tangan ke, bersugi ke, masuk air hidung ke, berkomor masuk air hidung ke, kita lakukan sebelum daripada kita membasuh muka hak niat wuduk sungguh tu. Jadi tu kena niat suku. Tapi memada tak kita niat sebelum tu sebagai niat wuduk wajib? Tidak memada dalam mazhab Syafi'i. Sebab niat wuduk mestilah ketika membasuh muka. Sebelum membasuh muka tidak memada. Tapi memang disunatkan kita niat sebagai sunat wuduk. Kita cerita di sini niat rukun wuduk ni. Niat rukun wuduk adalah ketika membasuh muka. Kita nak niat rukun wuduk sebelum basuh muka tak memada. Faham tak ni? Tapi untuk terhasil sunat wuduk sebelum tu, kena niat sebagai sunat wuduk, cerita lain pula. Jadi tidak boleh, tidak memadai meletakkan niat pada sebelum membasuhan muka. Sekiranya tidak mungkin mempersamakannya dengan sebahagian daripada basuhan itu. Ayuh ayat dia. Basuhan yang dibarengi niatnya, yang dihitung awal basuhan, maka lepaslah kesunahan berkomor, walaupun dapat juga terbasuh sebahagian wajah bersama berkomor, seperti bibir luar sesudah niat. Sekarang ni kata kita niat, ni kita katalah kalau ketika basuh tangan tak ada kena-mengena dengan muka, kita yang kata tidak memada niat rukun wuduk sebelum daripada basuh muka ni, jikalau tidak serta niat tu kita membasuh sesuatu daripada muka. Jadi macam mana boleh terhasil kita sebelum basuh muka kita niat sebagai niat wuduk hak rukun tu, tetapi hak terhasil, mana kita ada terkena juga basuh satu juzuk daripada muka. Bila boleh berlaku gini? Ketika kita berkomor. Ketika basuh tangan tak mungkin. Ketika kita berkomor, tiba-tiba masa kita berkomor, kita niat sebagai wudu saja. Aku ambil air semayang. Ketika berkomor ni air kena bibir. Bibir ni sebahagian daripada muka. Ini buat masalah je ni. Sekarang ni ayat kitab ni payah sikit. Dia gini, kita niat wuduk sebagai rukun, hak rukun wuduk.
Hak kata basuh tangan niat sunat wudu tu, hak tu bab lain. Hak kita bicara sekarang ni rukun wudu yang pertama, niat, hak rukun tu. Maka niat wajib ketika membasuh muka. Kalau niat sebelum membasuh muka tidak memadai. Tidak memadai ni sekira-kira ketika kita niat sebelum basuh muka itu akan sebagai wudu, yang mana kita tidak terbasuh satu juzuk daripada muka. Kita niat wudu ketika sebelum basuh muka, tetapi terkena satu juzuk daripada muka, maka situ jadi muka dah. Jadi niat wudu terhasil, dan situ sudah terhasil basuh muka. Ni contoh yang hari sini ni. Ketika basuh tangan memang tak ada lah. Ketika berkomor, kita berkomor, kita niat saja aku ambil air semayang ketika berkomor, maka masa dia niat ambil semayang tu kena dak bibir mulut ni, kena bibir mulut ni. Dia panggil apa? Humratus syafati ni bibir, dipanggil bibir luar. Humratus syafati ni merah bibir mulut ni adalah muka. Jadi bila dia komor, dia niat ambil semayang, maka berarti sudah terhasil muka di bibir. Maka berkomor dia sudah luput, tak ada dah berkomor dia. Sebab berkomor mesti sebelum basuh muka. Sekarang ni dia niat wudu ketika berkomor, terbasuh bibir merah ni, yang mana bibir merah ni adalah satu bahagian daripada muka. Jadi sudah masuk niat wudu dan sudah jadi basuh muka. Maka berkomor tak jadilah, luput dah lah. Berkomor sunat tu luput dah lah. Berkomor ke, masuk air ke hidung ke, tu luput. Maka dia kata, maka lepaslah kesunahan berkomor. Fatakutu sunnatul madmadati, maka luputlah sunat berkomor dan sunat masuk air ke dalam hidung. Sebab apa? Sebab berkomor masuk air ke hidung adalah sebelum basuh muka. Sekarang ni masa dia berkomor, niat saja akan semayang, bibir merah ni adalah muka. Jadi dia sudah basuh muka dah jadinya. Ada ni. Jadi ni muka dah ni kan. Lepas tu kat basuh muka lain lah pula. Lepas tu berkomor tak ada dah sunat dia. Sebab berkomor adalah sebelum daripada basuh muka. Tak ada ni. Pak nak faham kita ni. Berkomor lepas tu niat wudu. Dia niat wudu dah masa berkomor. Kalau niat wudu masa basuh tangan, hak niat rukun tak terhasil sebab tak kena muka air. Tapi kalau masa berkomor, ni muka ni ni merah bibir ni adalah muka. Jadi masa berkomor dia niat sebagai saja aku ambil air semayang, bibir merah ni muka ni sudah terhasil niat ketika membasuh muka. Mana muka? Merah bibir mulut. Jadi berkomor tak ada bahagian dah dianya, luput dah tempat berkomor, luput dah masuk air ke dalam hidung. Sebab berkomor masuk ke hidung, tempatnya adalah sebelum basuh muka. Sekarang sudah jadi basuh muka dah, sebab dia basuh dah merah bibir mulut. Dia niat ambil sembahyang ketika tu, walaupun sebenarnya dia nak komor, betul nak komor, tapi niat wuduk terbasuh merah di bibir mulut ni berarti sudah terbasuh muka. Jadi bibir merah ni adalah ni hak mula-mula anggota muka yang memada. Mana kena basuh muka lain lah pula. Sini memada dah sebab mari dah niat. Faham tak tu? Ni tak berlaku ni. Tak berlaku. Sebenarnya cerita je. Mula-mula dia berkomor, niat saja aku ambil semayang. Dia kata tak semuka lagi, dia kata. Dan ni bukan muka ni. Kan kita berkomor kan, takkan air masuk dalam luar ni tak kena. Ke kan? Jadi dia masa dia masuk air tu, dia niat saja aku ambil semayang. Terbasuh dah ni. Merah di bibir mulut, berarti merah ni muka. Sudah jadi masuk kepada membasuh muka, rukun wuduk yang pertama beserta dengan niat. Jadi masuk berkomor, masuk air ke hidung, sudah tidak ada sunat dia sebab sudah luput dah tempat dia. Kalau kita niat sebagai sunat wuduk, tak jadi. Tak akan jadi niat rukun semayang, rukun wuduk tak akan jadi. Dia ketika berkomor, dia niat di hati dia berkomor sebagai sunat wuduk. Itu tak apa tu. Kalau niat masa berkomor saja aku ambil air semayang, jadi niat hak wajib dah lah.
Niat wajib dia ke basuh muka. Dan masa kena air di merah bibir mulut ni, merah bibir mulut ni kan muka ni muka kan ni. Sudah terhasil niat, sudah terbasuh muka. Muka mana? Bibir merah ni. Aku nak basuh muka yang lain pula. Untuk berkomor, untuk sunat masuk air ke hidung, sudah luput. Kemudian di antara nanti di hadapan dia akan ceritalah hak rukun wuduk yang kedua tu, membasuh muka. Di antara muka dia akan cerita di hadapan adalah humratus syafatain. Ni muka ni. Ni. Faham tak? Sebab kadang-kadang orang kita di ambil semayang pada masa puasa, dia ambil semayang mana? Dia buat gini. Dia takut tawalluk ni menyerap air. Tawalluk ni maknanya meresap air. Faham tak? Kita kan basuh kat luar kan, kadang-kadang kita rasa macam sejuk. Itu panggil tawalluk, meresap. Hak tu tak kira hak tu. Hak tu tak ambil tawalluk, kena ambil plaster tapet sini. Faham tak? Dia jadi apa kan? Tawalluk ni meresap. Meresap tak ada masalah dalam bab puasa. Tapi dia punya jaga, dia apa ni, dia kepit bibir mulut dia, lepas tu dia buah paip. Hak ditutup ni bahagian muka ni merah ni. Ni merah ni. Kedap merah ni. Pucat. Kata tak merah dia tu pucat. Merah dah ni. Tahu? Jadi sekarang ni humratus syafatain ni muka. Tiba-tiba dia bawa masuk muka berapa air. Tak kena hak merah bibir mulut ni, tak rata muka. Ni kita berkomor, kena air di merah bibir mulut, kita niat saja aku ambil semayang, jadi dah niat rukun semayang, jadi dah basuh muka. Sebab merah ni adalah, merah bibir ni adalah muka. Tapi ni mungkin tak berlaku lah. Kita niat wuduk ketika berkomor tu tak berlaku lah. Tapi kita kemam bibir mulut kita tu, kita kemam, tu berlaku. Dia takut, faham tak? Faham tak ni? Dia masuk muka berbaik, tutup Padahal meresak tawalluk tu tak ada apa-apa pun buat puasa. Dia nak jaga bab puasa, wuduknya tak rata. Sebab wuduk tak rata, sebab dia gi apa kata? Dia gi apa? Buat apa kau panggil? Apa panggil apa? Kepik kau panggil. Apa panggil apa? Panggil kepik. Kepik bukan gitu. Kau panggil kepik. Kemang gitu. Bukan kemang obat tu. Kepik tu. Mana? Banyak orang tutup. Pak tutup ni muka ni. Dia kena duduk gini tu. Ni muka. Ni kena jaga. Ada pun nak cerita sini, kalau kita niat wudu sebelum basuh muka tidak memada. Itu pun jikalau tidak terbasuh satu juz daripada muka. Mana contoh terbasuh satu juz daripada muka? Dia masa berkomor niat saja akan bersemayang, kena air di merah bibir mulut, jadi niat tu rukun wuduk yang pertama. Basuh bibir mulut ni sudah jadi, basuh muka. Jadi kat tu. Jadi berkomor masuk air hidung sudah luput, sudah tidak ada sunat dia, kena teruskan basuh muka hak lain, anggota muka yang lain. Gitu jelah. Tapi nak ceritanya tak jadi kita niat wuduk ketika kita berkomor, tak kita berlaku gitu. Hak saya sebut tadi ni, hak supaya pastikan bibir mulut ni jangan kita kemam, jangan kita tutup ketika kita basuh muka, sebab merah bibir mulut ni adalah satu juzuk daripada muka. Jangan masuk bulan Ramadan kita salah buat pasang tutup, lepas tu baru kita basuh muka, menyebabkan merah bibir mulut yang satu juzuk daripada muka tidak rata air, maka basuh mukanya tak memada.
Sebab merah bibir mulut adalah satu juzuk daripada juzuk muka. Fal aula ayufarriqan niyyata bi an yanwiya inda kullin min ghasl kaffaini wal madmadati wal istinsyaqi sunnatal wudu'ani. Hak comelnya kita niat sunat wudu ketika kita membasuh tangan. Tapi di sini ibarat kita ni seolah-olahnya ketika basuh tangan pun kena niat sunat wudu, ketika berkomor pun niat sunat wudu, ketika masuk air kidul pun niat sunat wudu. Dia ni kuling ni semua ni. Tapi dalam kitab-kitab yang lain hanya cukup memada dah kita niat sunat wudu ketika membasuh tangan, pergelangan, niat sebagai sunat wudu, kemudian berkomor, kemudian bersugi, berkomor, masuk air ke dalam hidung, tak perlu niat dah sebab sudah termasuk dalam niat sunat wudu selepas daripada kita membasuh pergelangan tangan. Sebab kita niat ketika masuk pergelangan tangan sebagai sunat wudu. Jadi hak tu hak aula dia. Kemudian niat ketika basuh muka itu niat rukun wudu. Mana kalau ketika basuh tangan, pergelangan tangan itu tak niat, wudu sah, tetapi tidak terhasil sunat wudu membasuh tangan, bersugi, berkomor serta memasukkan air ke dalam hidung. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.